Dan kita juga syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah beri pada kita ni usia yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan yang banyak pada kita, insya-Allah, pada baki-baki yang ada daripada Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni saya ada beberapa benda nak cakap dengan tuan-tuan. Memandangkan kita dah berada dalam, kita kata 1/4 daripada Ramadan tu, seminggu yang awal kita dah jalan dah. Beberapa ibadah-ibadah yang kita lakukan di sepanjang Ramadan. Cuma saya nak ingatkan tuan-tuan beberapa benda agar kita apabila buat atau berada dalam bulan Ramadan ni berada dalam pahala yang banyak dan mendapat ganjaran setimpal dengan tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk kita. Dengan tawaran yang Allah buat untuk kita. Yang pertama, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya mula sikit dengan sahur kita di waktu pagi tu. Ramai orang apabila dia bangun di waktu sahur tu, dia menggunakan masa yang awal, contoh pukul 12, pukul 1, pukul 2. Waktu tu waktu yang tidak afdal kita ni untuk makan sahur. Makan saja kenyang, atau kita kata Pulau Pinang makan ke darah tu boleh lah, biasa tu, kianu halnya. Yang nak kenyangnya tu kenyang dah, cuma kita nak dapat pahala ganjaran betul daripada sahur tu, dia kena makan waktu-waktu yang hampir-hampir dekat dengan subuh. Macam kita duk buat 4:45, 5, 5:10, 15, 5:15. Tu waktu yang afdal untuk kita ni makan atau bangun di waktu sahur. Apabila bangun di waktu sahur tu, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya nak cadangkan kalau boleh masa kita yang ada sedikit tu kita gunakan untuk apa? Untuk sembahyang tahajud. Orang perempuan dia bangun awal 4:45, 4:50 dia bangun. Jangan gerak suami, jangan gerak anak lagi. Kita pergi buat apa? Pergi sembahyang tahajud 2 rakaat. Kerana sembahyang tahajud ni waktu-waktu lain ni dia payah nak buat. Tak tahulah, saya tengok muka tuan-tuan macam kaki tahajud ni. Muka hak jenis bertakwa dan beriman dah ni, insya-Allah lah. Kalau geng yang jarang bangun tahajud, waktu tu waktu yang sesuai lah. Tapi tuan-tuan tak payah baca surah panjang-panjang, tak payah. Situ imam kita tak apa, Al-Hafiz, kita Al-Hafuz. Tak payah buat teruk, tak payah baca Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah habis, suami kita dengan anak-anak siapa tak puasa 6:40 tak habis sembahyang. Dia tak apalah, dia pandai. Kita ada wallazi dah Iqra 3, dia pulun nak baca apa. Lala jadi masalah. Tak payah kuliah kulu Allah. Tu je standard. Memang tu ya muka kita kan. Muka kuliah, muka kulu Allah. Hang baca tu je, tak payah buat teruk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habis pergi gerak suami. Gerak suami, geraknya. Kalau boleh, saya tengok kalau kita boleh buat dalam 30 hari tu continuously atau istiqamah kita buat, jalan macam tu je 30 tuan-tuan, saya duk keberkatan dalam bulan Ramadan ni kadang-kadang dia boleh main dalam pelbagai jenis bentuk. Keberkatan dalam Ramadan dia boleh main pelbagai jenis bentuk. Saya duk ceramah kat tuan-tuan, saya rasa memang betul lah saya ni dah main tahap wali Allah dalam malam ni. Sebab saya duk cakap-cakap jam tu tak gerak-gerak pada tadi. Memang aku rasa aku ni wali dah kot. Bila tengok jam aku baru tahu 9.40. Berapa dah? 9.40 dah. Wali lah, sebab saya ada anak perempuan, saya wali lah tu kan. Bukan wali jalan tayak tu, tu spider jalan tayak. Gitu. Nanti tuan-tuan ada masa tengok zat jam tu nah. Selalu jadi macam mana tau. Masa Ustaz Mai dia buat perangai, selalu dia elok. Tapi Ustaz Mai kata jam ni pun buat pasal pula. Okay. Jadi tuan-tuan bangun qiyamul lail tu, kalau kita duk selalu buat, insya-Allah lah tuan-tuan,
selepas Ramadan nanti pun kita akan ada semangat untuk kita ni nak teruskan juga berkaitan dengan tahajud tadi tu. Kalau betul kita buat istiqamah, tuan-tuan tengok jadi apa tahu? Nanti malam ataupun kita akan bangun, dia dah sebati dengan diri kita, sampai malam raya pun kita boleh bangun juga sembahyang. Pagi raya tak ada lah bangun pukul 4.30 macam biasa, tapi kita akan bangun pukul berapa? Kita akan bangun pukul berapa? 5.30, 5.35 untuk kita ni qiyamul lail di waktu malam. Pagi raya tu kita buat. Okey. Nombor 2, saya nak ingatkan tuan-tuan juga, apabila kita ni nak buka puasa, antara beberapa sunnah Nabi SAW ketika kita ni nak buka puasa ialah kita menyegerakan buka puasa. Apabila azan maghrib dilaungkan, kita segera cepat-cepat buka puasa tu. Dan sunnahnya kita makan kurma yang kita panggil sebagai rutab. Rutab tu makna dia apa? Kurma basah. Kurma tu dia lembab. Macam mana kami nak tahu, Ustaz? Kami nak spray air atas dia, tak payah buat gila gitu. Lepas tu ambil kurma tu, hang perlai gitu. Jadi dia senang relai di antara kulit dengan isi dia. Tu nama dia kurma rutab, nama dia. Kurma ada banyak lah. Ada balah yang tak berkering, ada berbelas nama, dia punya tahap dia tu. Jadi tuan-tuan pilihlah kurma rutab. Kami nak cari kat mana, Ustaz, kurma rutab? Kalau Yusuf Tayyuk, kalau Yusuf Tayyuk tu jenama Safia, boleh tu. Jenama Wasim, tu semua tahu apa? Tu semua adalah nama anak-anak dia lah. Safia tu anak dia, anak Yusuf Tayyuk. Yusuf Tayyuk ni bagus, dia rajin tolong masjid dan surau untuk buat kapet ke apa, dia sangat membantulah untuk kita di Pulau Pinang ni. Ada orang tanya kat saya, bila saya cerita kat dia Yusuf Tayyuk ni kurma-kurma tu semua nama anak dia. Dia tanya kat saya, Ustaz, sebab apa anak Yusuf Tayyuk semua kurma? Dia tu bukan anak Yusuf Tayyuk kurma lah, Samdul. Kurma tu sempena nama anak dia, takkan anak dia kurma. Takkan dia menikah dengan pelam kot. Dia pelik apa. Jadi makanlah kurma tu sikit. Kalau tak ada haswatan minal ma', minum air yang biasa. Minum air biasa. Tak tahu nak minum air dalam gelas ke, nak minum air dalam gelas ni tak tahu. Gelas ada tapi tak ada tempat nak tuang. Dia suruh bubur cawan tu ni. Nombor 2, ada banyak lagi nak tegur apa Ustaz. Nombor 2. Jadi kurma tu tuan-tuan makanlah ataupun minum air. Katalah kurma tak ada kedai runcit terbakar. Tak ada cari. Air tak ada juga. Boleh makan sesuatu benda yang manis. Seri muka, kuih cara beluk, cara beluk pelas. Apa-apa manis boleh makan juga. Kerana dia sebahagian daripada sunnah untuk kita ni makan benda yang manis. Kemudian baru hanya makan lambat sikit, bihun ke apakah, yang tebu ke apakah boleh, cuma lambat sikit. Saya tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita masa buka puasa, kita ni ada satu hadis Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman, siapa yang bagi orang buka puasa makan, dia akan dapat pahala sama macam orang yang puasa tu, dia akan dapat pahala sama juga. Berapa ramai orang yang buka puasa kita dapat. Tuan-tuan, saya sampai fikir apa? Tuan-tuan bagi saya kuota. Mana penganjur? Lambai sikit. 2 minit lagi. 20 minit. 2 minit lagi. Jadi tuan-tuan, bagi orang buka puasa ni dia dapat pahala yang besar. Saya tengok kadang-kadang sesetengah tempat dia tak berapa bagusnya apa dia. Yang bagusnya, tuan-tuan jangan cemaskan orang main buka puasa. Kalau orang main dekat tempat kita nak buka puasa, tuan-tuan jangan tengok dia atas bawah. Tengok dia ni main pada mana, dia ni geng mana, dia ni bukan anak Korea kita. Kasih. Walaupun bukan anak Korea kita, tak apa, kita raikan dia juga, suruh dia main. Bila dia main tempat kita, main bang, katalah dia pakai kemeja, pakai apa
kerja dekat tu apa design village ke apa, mai buka puasa, mai kat kita. Bila dia mai kat kita tu, apa yang berlaku ialah kita raikan dia. Walaupun tak ada makanan, mai duduk sini. Kebetulan abang kita masuk pula, panggil dia pula. Mai buka puasa, duduk kat dia. Kalau tak ada makanan pun kita share bagi kat dia. Jangan bagi dia rasa macam beban. Ada setengah orang bila dia main tempat kita buka puasa, kita akan cakap kat dia macam mana tahu. Kita tengok dia ni bukan anak Korea kita, bukan orang kampung kita akan sound dia, mai dah. Tapi dia tak tengok muka tau, dia tengok tempat lain. Mai dah. Mai mana tak tahu. Sedap makanan kita semua, sedap mai sebat makan kita pula. Rumah tak nak makan kot. Jenis itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa terlangkuk dengan kari atas kepala gitu. Tak boleh buat perangai gitu dengan orang. Siapa mai buka puasa, kita raikan dia. Ada orang dia suka buat macam mana tau. Kalau orang kita masuk belah kanan. Kenal. Haji, mai. Duduk belah sini, masuk meja belah sini. Ni mai belah sini. Tapi kalau mai kawan-kawan kita daripada ni Bangladesh, Nepal, Indonesia, bye. Balu asih bye. Tiket, TikTok. Betul. Balu asih tu tahu apa? Apa habaq nama dia? Hampa belajar lah, simpan semua tak tahu. Mereka pandai bahasa Melayu, kita tak tahu bahasa Bangladesh. Sikit-sikit lah, bukan nak sebuah syair Bangladesh dah. Lebih kurang tahu sikit lah. Bye. Sini mari bye. Sini semua kawan-kawan semua sini kasih mana? Kawan lain tak ramai ke? Oh ada itu belakang ada kasih mai. Duduk sini. Sebab apa duduk sini? Sebab sini semua catering merepek bihun lembek, kuih tiaw nak basi lagi 2 minit. Sini semua catering sempoi Kalau belah-belah ada Umi Seka, Ummu Salamah catering. Sini Abu Jahal catering. Allah makan ser semua baik kat dia. Mai. Sebab apa? Bangladesh kalau semua kena makan hak buruk-buruk pun tak boleh makan hak elok betul. Masa hang buat kerja masa apa? Masa raya haji, hang nak suruh potong tulang, bukan meli hang merayu kat depa 10.5 duduk di atas situ sampai 2.5 hang empuk tulang banyak. Tulang pinggang lah, tulang pungkok lah, tulang kepala lah apa semua. So dia potong sampai lenguh tangan kawan tu, tak nak buat kerja langsung pelekoh kepala dia. Tak nak kedarang sebab hak bagus ni. Perangai ni perangai tak elok. Jangan buat begitu. Saya tengok di Pulau Pinang tuan-tuan, orang dah mai bagi level bagi makan Cina dengan Hindu hak tak Islam pun dia bagi makan dah. Cina tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang hak Cina tua-tua apek-apek, jenis macam maknya tua-tua, dia takut-takut pegang plastik apa tak tahu, duk pegang kat badan dia tu. Dia tengok orang duk makan masjid-masjid belah Tanjung semua tu makan sedap-sedap daripada order catering. Depa kata bye, ni bye pula. Maknya mana bye, hampa pun diam. Apa kata bye, segelak begitu je. Kan bye, itu maknya. Apek, Apek tu takut tau dengan singlet lusuh dia tu. Dia nak main pun takut. Apek tu pakai seluar pendek. Yalah, Apek takkan nak pakai jubah. Sendiri dia. Apek tu pun takut masuk dalam masjid. Tuan-tuan tahu tak bagusnya? Makanan yang semua orang makan, makanan tu lah Apek tu pun makan. Apek tu punya takut nak buah nasi tu. Depa ambil plastik dia buh di meja, bubuh nasi kat dia, tolak badan dia suruh dia bubuh lauk apa nak buh sendiri, bawa depa duduk di satu meja yang khas 3-4 orang, ada aci India yang tua-tua, anti India kan. Depa duduk situ 3-4 orang duduk gelendangan hak tak ada makan. Depa jamu orang tak Islam makan. Depa kata ni anti makanlah. Dia kata tak apa itu menyanyi tak ada dengar lagi. Azan lah tu. Dia bukan tahu azan, taranum, bayati, syikah ke apa, dia tak tahu lah. Dia tahu menyanyi. Jadi dia faham kat dia supaya tak menyanyi. Tak menyanyi pula. Dia tak makan, dia hormat. Orang dah main level bagi makan orang bukan Islam. Kita sama-sama akidah la ilaha illallah, duk tengok. Bagi buka puasa bukan mesti IC 07 tau, nak bak lagi. Bagi orang buka puasa makan tu bukan mesti IC color biru tau. Bagi orang buka puasa tu bukan mesti dia tu tak ada UNICEF punya kad tu orang tak boleh makan, aku tak dapat buka puasa. Tak. Manusia Islam bagi makan buka puasa, Allah bagi pahala. Hanya kata manusia lah, ambil makan kucing pun Allah bagi yang masuk syurga. Orang zaman Bani Israel perempuan tu bagi makan bukan kucing tau, anjing bagi makan. Allah ubah hidup dia bagi dia masuk syurga. Kita kawan-kawan nak main puasa, nak buka puasa, kita dah buat kira dengan orang. Cuma saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan nak main buka puasa,
pastikan apa, nak bagi kat masjid tu jangan bagi kurma banyak sangat. Kadang saya tengok orang bagi kurma banyak kan, dia bagi kurma penuh stok kurma. Kurma ni bukan orang nak makan dah sampai raya, sampai Ramadannya. Raya tentu cuba angkat tangan siapa pagi raya makan kurma. Dalam banyak-banyak kuih tu, kuih samprik ada, almond London ada, almond Johor ada, almond balik pulau semua tu ada. Ada satu daripada dia, kurma ada. Tak ada pasal ya. Cuba hang bagi kurma. Lepas sembahyang Isya malam raya tu, Assalamualaikum, ni dalam stok kurma kita ada banyak. Semua ambil satu. Dia terajang kurma tu. Jangan tunjuk kat aku kurma. Malam ni ketupat ya aku nak makan. Tak makan dah. Jadi stok kurma basi-basi dalam stok masjid tu. Dah berulat-ulat dalam stok masjid tu. Jadi bagilah benda elok-elok supaya orang boleh makan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pun seronok untuk kita ni puasa di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya seronok main dekat tuan-tuan ni. Saya tengok ramai main, saya difahamkan surau kita ni surau Jumaat lama dah, baru dah kat bulan 3 baru ni. Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan lah tu jadi surau Jumaat ni. InsyaAllah saya doa pada Allah SWT, masjid tuan-tuan ni akan lebih kemas dan lebih makmur lagi. Al-Hafiz kita pun baca dengan tenang, baca dengan teratur je. Sebab mungkin saya rasa dia panas kot, aircon atas kepala dia tak buka. Itu aircon atas kepala apa buka. Maksud dia tak leceh apa, aircon apa bagi kipas, tanpa apa buat aircon tu, baru dia slow sikit. Okey, ada dua benda saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Satu, habis tazkirah sebab bagi saya 10 minit kan. Tengok muka hangpa macam meluat dengan ceramah aku. Jadi kita tak boleh terlamau lah. Saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat dah meluat dah. Okey, dua benda saya nak bagi tuan-tuan. Satu, dekat luar nanti ada kaunter beberapa orang guru yang mengajar dekat sekolah rendah Islam Raudhah Jannah Ustaz Bakri. Dia ada buat macam nak mengaji Quran, nak sedekahkan pahala bacaan pada arwah atau benda-benda untuk buat wakaf untuk program sekolah dan sebagainya. Tuan-tuan boleh berjumpa kat luar nanti lepas semayang nanti. Kat luar ada kaunter wakaf. Tuan-tuan boleh tanya lanjutlah macam mana nak wakaf dan sebagainya di luar nanti. Nombor 2, bersama saya juga ada buku 206 permasalahan puasa. Dan saya sedang daurahkan kitab ni di Bayan Baru, di kuliah subuh sepanjang Ramadan saya tu. Saya daurahkan kitab ni karangan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul. Tuan-tuan tengok jejak Rasul baru ni pun dia ada ta'liq juga, ikim macam lah dia akan masuk dan TV tu. Jadi ada persoalan-persoalan yang biasa yang orang duk tanya tu, semuanya dia kumpul dalam ni siap-siap. Macam orang tanya, korek hidung boleh batal tak Ustaz? Orang tanya, boleh tak batal korek hidung? Korek hidung macam ni batal tak? Tak batal. Macam ni kalau kita buat tak batal. Dan tu yang kata memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga tu dia start daripada atas ni, baru rongga. Maknanya jari hang masuk sampai situ, baru batal. Setakat macam ni tak batal. Kadang tek hidung 2 kilo duk ada depan mata. Awan tak berkeluar. Oi, tak boleh bulan puasa. Tak boleh tak apa. Ni korek hidung, korek telinga, dia buat macam ni. Batal. Berapa aku gatal telinga ni? Kadang-kadang dia tu gatal telinga tu, dia tak mau nak korek tu, dia pergi hentuk kepala kat dinding, debu. Awak ni gatal telinga ni, aku tak tahu apa sebab apa, tak boleh garu. Tak boleh garu. Tentang garu macam ni batal tak? Tak batal. Ambil jari, korek sampai ke sini. Habis jari tu sampai keluar mata balik tu, baru batal. Setakat macam ni tak batal. Dia benda kecil gitu je. Dia ada contoh lah. Semua melibatkan rongga je batal. Yang tak rongga tak batal. Tak ada masalah. Apa dia tak rongga? Derma darah, bagi darah, hemodialisis, dialisis buah pinggang, apa-apa semua melibatkan kulit. Pergerakan darah keluar masuk bukan melalui rongga yang 5. 1, 2, 3, kubul dan dubur. 5 rongga tu sahaja yang perbahasan dia. Lain semua tak ada masalah. Tu bukan rongga. Boleh lah. Cuma orang tanya, lipstick boleh pakai tak Ustaz bulan puasa? Lipstick kan kita pakai ni. Orang perempuan kan bagi dia buka mulut dia luas sikit. Lepas tu dia tu.
Apa tahu ke tak pakai lipstick ni? Tak tahu saya, kami bukan LGBT. Okey. Lipstick ni boleh pakai tak? Boleh, tak ada masalah. Syarat dia, tuan-tuan jangan telan lipstick tu je. Kadang kita biasa, lidah kita ni kan, bersembang-sembang, kita buat macam tu. Kalau terbuat macam tu, lipstick tadi pukul 8 pakai ada, pukul 3.30 tak ada lipstick datang ni. Lipstick semua masuk dalam mulut dia. Maka batal lah, sebab hang makan lipstick. Biar hang buka lipstick tu, hang kunyah aku tu macam coki-coki. Sama juga. Jadi saya memang yakin ustaz, saya tak akan buat lidah saya gitu. Tak buat tak apa, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya beritahu tu contoh. Dua orang duduk sembang. Di pejabat, depa kerja dekat Design Valley. Depa sembang dua orang. Hang buka puasa, hang masak apa? Aku tak tahulah, aku malas masak. Laki aku suka makan kat rumah, leceh betul ya. Aku dah habaq dia suruh pergi makan masjid, dia tak mau. Aku ingat nak beli apa-apa lah. Hang beli kat mana? Aku ingat nak beli kat Batu Kawan. Hang? Dekat Simpang 4 pun sedap kok. Mereka kata depan masjid tu meriah. Dia bazar Ramadan dia. Hang nak beli kat mana? Tengok saya buat. Yang dia ni kan, dia fikir. Mana nak pergi ni? Habis semua lipstick tu. Kalau hak jenis samdul macam ni, memang batal dah puasa hang. Sebab dia jenis makan. Kalau tak makan tak apa, tak ada masalah. Atau makan, atau keluar lidah pun boleh juga. Saya beritahu kata satu tips. Memang kalau tuan nak pakai lipstick juga bulan puasa boleh, tak apa. Tapi pakai atas bibir. Macam tu. Hang lidah macam bewok pun tak apa. Tak ada aku tu. Lidah jarang boleh naik atas ni. Atas ni kira National Geographic. Baru boleh naik. Hak biasa tak boleh naik. Cuma orang tak ada buat menantu lah. Kita hang nak menikah ni, markah hang ni orang mana? Alah, mak mentua aku yang semua orang kenal mana, yang pakai lipstick atas bibir tu. Allah je, mak mentua aku tu. Kalau menantu lebih teruk lagi. Jadi itulah tuan-tuan sebagai mukaddimah kita lah, tak start lagi. Kalau start memang tak balik rumah pula. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan, satu saya nak bagi tahu 2-3 benda kat tuan-tuan. Lain kali lah kalau siapa-siapa mai, lain kali saya cadang tak marah pun. Sebab saya first time mai, first impression tu pandangan pertama tu bila mai, kalau boleh saya tak marah pun. Tuan-tuan boleh tak macam savekan satu parking untuk penceramah tu? Kalau boleh tuan-tuan boleh dekat sikit tak apa, ataupun dalam pun boleh. Bahagian motor tu kan, kita injek sikit motor, kita buat macam satu kon tu, khas penceramah. Jadi bila dia mai, jadi dia tahu kong-kong boleh letak dalam tu. Ataupun kat depan-depan sekali mula-mula ni kan, kita buat satu, kita bagi tahu tuan-tuan, kalau boleh kita elakkan parking kat situ, sebab di situ kita nak bagi kemudahan pada penceramah. Macam kalau ada ustaz yang selalu mai dekat tuan-tuan, dia tahulah nak parking mana kan. Betul main dia tak tahu. Jadi saya masuk tadi, lepas tu reverse balik, parking depan rumah siapa tahu, mampu lah aku dapat terajang kereta aku ni. Taklah depan, tapi celah-celah rumah macam tu lah. Jadi ke depan ni lah. Sekarang ni tak apa, ke depan nanti saya bagi cadangan peribadi kat tuan-tuan. Kalau boleh kita sedia satu ringkas. Tu pun masa tazkirah tarawih je, ataupun khutbah Jumaat penting juga. Sedia satu parking, ada kod. Jadi dia kawan tu kadang dia main lambat senang. Kadang kita main lambat satu tempat tu, kita nak parking khutbah Jumaat, cari parking tak ada, parking jauh. Bila parking jauh kita jalan main jadi lambat, masa orang duk tunggu. Saya kena dah. Parking jauh dekat Shell tu, kat setengah kilo. Jalan masuk dalam masjidnya, ada satu brother dia duduk dekat pintu depan tu tau. Buka pintu, tahu dia kata apa? Dia kata saya, "Arak janggut ya panjang, ranjau." Dia kaya kat saya. Saya ingat buka dia. Dia mungkin lambat nak pergi kerja. Jadi maksudnya bila saya sampai masuk khatib jadi lambat. Jadi masa untuk khutbah jadi panjang, dia rawit banyak benda lah. Padahal ahli jawatan kuasa mudah je. Hang boleh sedia satu parking yang dekat dengan masjid. Kadang-kadang motor ambil, dia pun sedia dah. Motor parking tak boleh ambil. Tak apa, motor hang tak boleh marah macam tu. Perangai orang semua nak mudah kan. Ahli jawatan kuasa tunggu kat depan. Ustaz tu sampai untuk khutbah, "Ustaz, mai kunci kereta." Ustaz pergi masuk baca khutbah. Saya parking, rumah mak menekan saya belakang ni je. Dia boleh dah parking. Aku bukan kena mak menekan. Mak menekan dia tak ada, pergi kamera Highland. Contoh, dia boleh parking. Lepas main Jumaat, dia bawa kereta kita balik letak itu. Tapi
pastikan yang ambil kereta kita tu AJK lah. Pak Im, mana geng Casco punya apa, Setgam punya, Ustaz boleh parking kereta Ustaz. Bagi tu. Jenis lanjut, kita dah ingat orang bertakwa. Rupanya tokwa, hantu ayak, dia ambil kereta belah. Khatib tunggu lepas khutbah sampai 3.30. Mana kereta aku tak nampak hari ni. Tok Imam lalu, Ustaz, tak balik lagi? Tadi kereta saya dia pergi parking. Dia tu pakai vest colour merah tu. Ustaz, dia pakai jubah macam pendek-pendek sikit. Betul. Masuk kereta Ustaz 4 orang dia curi. Orang ajak awak tak awai. Jadi susah betul. Jadi itulah, kalau boleh ready satu parking. Saya ulang balik, kat luar lepas semayang 8 nanti tuan-tuan boleh tengokkan ada ni dan ada buku ni, harga dia RM18. Allah, saya tak bawa duit Ustaz. Boleh tak saya ambil dulu, tak payah mengada, pipi yang kat kawasan bayar. Bila aku nak main balik tahun ni pula, satu cerita pula. Okey, itu saja, insya-Allah yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri, minta maaf kalau ada benda-benda yang saya cakap kat tuan-tuan ni pendek masa. Nantilah lepas raya tuan-tuan panggil balik, saya main ceramah panjang, baru syok tabuh hampa lama sikit. Allah, tak apa syok tabuh pun semua duk gelisah nak balik kan. Mula tabuh kat luar lagi habis pula lagi lepas panan. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.